أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di waktu zuhur yang barakah ini dapat lagi kita bersama di dalam mengingatkan hati-hati kita ini daripada terus lalai dan leka, dan kita masih lagi membincangkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah dan bagaimana kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah itu yang sangat luas, yang tidak terbendung ataupun tidak bertepi. Walaupun yang Allah turunkan di bumi ini hanya satu daripada 100 rahmatnya yang disimpan untuk hari akhirat, untuk orang-orang yang beriman. Jadi diriwayatkan daripada Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala bahwasanya dia telah berkata, ini munajat dia. Dia kata, Ilahi, Tuhanku, qad anzalta alaina rahmatan wahidatan. Engkau telah turunkan kepada kami satu rahmat sahaja. Wa akramtana bitilka rahmah, dan engkau telah memuliakan kami dengan pelbagai nikmat dengan rahmat itu sahaja. Wahiyal Islam, dan itulah al-Islam. Fa iza anzalta alaina mi'ata rahmah fa kaifa la narju maghfiratak. Jadi sekiranya anda yang kau menurunkan kepada orang Islam ini nanti 100 nikmat, maka bagaimanalah kami ini tidak mengharapkan keampunanmu. Jadi kita ni insya-Allah ini kita kena bina optimis ini, kita kena membina sangka baik kita dengan Allah ini. Insya-Allah kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla dengan bukan dengan perbuatan kita, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah itu. Jadi kita akan dapat keampunan Allah kerana Allah ini Maha Ar-Rahim, Maha Ar-Rahman. Dan diriwayatkan juga daripada Yahya bin Mu'az, dia telah berkata dalam munajatnya yang lain, Ilahi, in kana sawabaka lil muti'in wa rahmatika lil muznibin fa inni wa in kuntu lastu muti'an la arju sawabak fa ana minal muznibin fa arju rahmatak. Ini munajat Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia kata apa? Tuhanku, sekiranya pahalamu ataupun ganjaranmu untuk mereka yang taat kepadamu, dan rahmat dan kasih sayangmu untuk orang yang berdosa, orang yang mengingkarimu, orang yang melakukan dosa-dosa, fa inni, maka aku ini, wa in kuntu lastu muti'an, bukanlah aku ini orang yang mentaatimu, la arju sawabak, tapi aku nak juga pahala ataupun ganjaran daripadamu, fa ana minal muznibin, dan aku ini juga daripada orang yang berdosa, fa arju rahmatak, maka aku meminta rahmatmu. Maknanya apa? Yahya bin Mu'az ini dia orang soleh, tapi orang soleh ni dia tak mengaku dia soleh lah, walaupun di hadapan Allah. Wala tuzakki nafsan ala Allah, jangan seorang tu dia menyucikan hatinya di hadapan Allah. Jadi dia kata apa? Aku ni bukanlah orang yang taat, tapi aku nak juga ganjaran.
nak juga pahala. Minta dekat Allah. Allah Ar-Rahim. Walaupun kita ni sembahyang pun tak tahu mana, puasa pun tak tahu mana, khusyuk jauh lagi, ikhlas belum tentu lagi. Tapi apa kita kena buat? Minta rahmat Allah. Minta juga pahala. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut apa? Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan mendapat pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita kena minta. Macam Yahya bin Mu'adz ini juga. Kami ini taklah daripada kalangan orang yang taat, ya Allah. Tapi kami nak juga apa yang kau janjikan untuk orang yang taat. Kami ini bukanlah lain daripada tidak, melainkan orang yang berdosa. Maka rahmatilah kami. Ampunkan dosa kami. Dalam munajatnya yang lain diriwayatkan bahawa Yahya bin Mu'adz telah berkata, Ilahi khalaqtal jannah waj'altaha walimatan li awliyaik wa ayastal kuffar minha wa khalaqta malaikatika ghayra muhtajina ilayha wa anta mustaghnin anha fa in lam ta'tina al-jannah faliman takunu al-jannah. Ni munajatnya yang lain. Tuhanku, Engkau telah menjadikan syurga dan Engkau telah menciptakan walimah li awliyaik, menjadikannya sebagai tempat kenduri ataupun tempat makan-makan untuk wali-walimu. Wa ayastal kuffara minha, dan orang kafir telah diputus harapankan untuk mereka daripada masukinya. Wa khalaqta malaikata ghayra muhtajina ilaiha, dan Engkau menciptakan malaikat dalam keadaan tidak memerlukan syurga. Para malaikat ini dia tidak ada keinginan, tak perlu bermotivasi syurga. Mereka memang taat kepada Allah setiap masa. Wa anta mustaghnin anha, dan Engkau tidak perlu syurga-syurga ni. Allah Maha tidak memerlukan. Fa in lam tu'tina al-jannah, kalaulah kau tak mau beri kepada kami syurga, kalau syurga itu bukan untuk kami, faliman takunu al-jannah, jadi orang syurga ni untuk siapa? Jadi minta-mintalah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, untuk kamu lah, untuk kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita syurga Allah Azza wa Jalla yang maha luas, yang luasnya langit dan bumi. Berkata Imam Abu Lais Al-Faqih rahimahullah ta'ala anhu, telah menceritakan kepada kami Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, diriwayatkan daripada Abu Bakr As-Siraj, daripada Abdullah Al-Hukm, daripada Muawiyah bin Hisham, daripada Sufyan, daripada Firas bin Yahya, daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Daripada Rasulullah SAW telah bersabda, laqad dakhala rajulun al-jannata, telah masuk seorang lelaki ke dalam syurga. Ada seorang lelaki telah masuk syurga. Ma amila khairan qat illa tauhid, dia tak buat pun kebaikan melainkan mengucapkan la ilaha illallah dan mengakui Allah adalah satu-satunya ilah. Ila tauhid. Qala li ahlihi hina hadarahu al-maut, orang pun kata kepada dia telah berkata kepada keluarganya ketika mana dia mati, dia sedang nazak, idza ana mitu fahriquni binnar, kalau aku ni mati, bakar aku dalam api. Summa istahiqquni thumma dharu nisfi fil bahr, kemudian belah aku, separuhnya kamu letak dalam laut.
Wa nisfi fil bar. Sebahagian lagi kamu buang atas darat. Falamma mata fa'alu dhalik. Bila dia mati, orang pun buat macam tu. Keluarga dia pun buat macam tu. فأمر الله تعالى البر والبحر فجمعه. Allah memerintahkan laut dan darat untuk menyatukan dia balik. Faqal, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, "Ma hamalaka ala ma sana't?" Apa yang menyebabkan kamu buat begini? Qal, "Makhafatuka ya Rabbi." Kerana takut kepadamu ya Allah. Faghfarallahu lahu bidzalik. Kerana takut dia kepada Allah itulah Allah mengampunkan dosanya. Jadi kita bukanlah kena wasiat macam dia, tetapi kena menyemai rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa harap kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita di akhirat nanti. Ini sangat penting dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, kena rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita rasa relax je macam Allah tu kawan kita. Kita macam tak apalah, nantilah solat. Nantilah, semua nantilah. Lalah ada yang tertinggal, ada yang terlepas. Macam kita dengan kawan-kawan pun tak boleh sebenarnya. Tetapi apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzah. Kita dah buat lebih kurang. Tak ada rasa risau, tak ada rasa seriau. Tidak ada rasa penyesalan. Berkata Al-Faqih Abu Ja'far, telah menceritakan kepadanya Ishaq ibn Abdul Rahman Al-Qari, daripada Muhammad ibn Syazan, daripada Muhammad ibn Muqatil. Hadatsana Abdullah ibn Mubarak, daripada Mus'ab ibn Thabit, daripada Asim ibn Ubaidillah, daripada Atha, daripada rajulun min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, ittala'a alaina Rasulullah, berkata sahabat ini, ittala'a alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhak. Rasulullah SAW tengok sahabat-sahabat tengah duduk seronok, tengah duduk bergelak ketawa. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, atadhakun wan nara min waraikum. Apakah kamu ketawa sedangkan di belakang kamu ada neraka? Maknanya kita mati nanti akan jumpa dengan neraka. Bukan Rasulullah SAW menjanjikan sahabat-sahabat masuk neraka. Tapi Rasulullah SAW macam duk gelak lagi. Nanti mati, nanti ada neraka. Wallahu la arakum tadhakun. Demi Allah, aku melihat kamu ni tak layak pun untuk ketawa. Thumma adbar. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Kemudian sahabat-sahabat kata, wa kanna ala ru'usina rakham. Seolah-olah atas kepala kami ni ada bara, ada mana macam kena hempap dengan batu besar. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami semula dalam keadaan ketawa. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Ja'ani Jibril. Telah datang kepada aku Jibril alaihissalam. Waqal, dan Jibril telah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu laka ya Muhammad. Allah telah mengatakan kepadamu, wahai Muhammad. Lam taqnut ibadi min rahmati. Jangan kamu menjauhkan ataupun membiarkan hamba-hambaku berputus asa daripada rahmatku. Kemudian turun ayat Al-Hijr ayat 49 hingga ayat 50. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, beritakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini maha pengampun, maha pengasih.
Dan beritahukanlah kepada mereka juga bahawa azabku adalah azab yang pedih. Jadi kita berada di antara dua ini. Ancaman dan juga tawaran. Rahmat dan kasih sayang Allah di satu sudut. Satu sudut lagi azab Allah yang sangat pedih. Jadi kita nak duduk di atas sirat al-mustaqim ini, nak duduk di atas laluan ummatan wasatan ini, kita kena sentiasa mengimbangi dalam jiwa kita dua benda ini. Yang pertama, rahmat kasih sayang Allah. Janji-janji Allah kepada orang yang beriman. Yang kedua, azab dan juga amaran dan ancaman Allah yang dijanjikan kepada orang yang menderhakai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kena duduk di antara dua ini. Kita tidak boleh merasakan kita akan selamat dan kita juga tidak boleh berputus asa seolah-olah kita tidak ada harapan lagi. Jadi kita duduk di antara ancaman dan juga tawaran. Jadi kita kena terus berusaha dan bekerja untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkata Al-Faqih rahimahullah, Abu Lais rahimahullah telah berkata, daripada Abu Ja'far, tadi Abu Ja'far juga, ni Abu Ja'far juga. Daripada Abu Qasim Ahmad bin Hamzah, daripada Muhammad ibn al-Fadl, daripada Abu Abdurrahman al-Muqri, daripada Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'am al-Ifriqi, daripada Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Amr bin As. Makna cicit kepada Amr bin As radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah Ta'ala la yata'azamahu dhanbun 'abdihi alla yaghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membesarkan mana-mana dosa sehingga tak mampu untuk diampunkan. Maknanya tidak ada dosa yang sangat besar untuk tidak diampunkan. Kana rajulun fi man kana qablakum qatala 98 nafsa. Ada seorang dulu zaman sebelum zaman kamu, dia telah membunuh 98 orang. Thumma ata rahiban. Lalu dia pun mendatangi seorang rahib. Faqala lahu, lalu dia pun berkata kepada rahib ini, Inni qataltu 98 nafsa. Aku telah membunuh 98 orang. Fahal tajid li min at-taubah? Apakah aku boleh diampunkan lagi? Boleh bertaubat tak lagi? Faqal, rahib tu kata, la, qad asrafta. Faqama ilaihi faqatalah. Dia kata, engkau dah melampau dah. Engkau bunuh sampai 98 orang. Macam mana nak taubat? Kamu sudah melampau. Lalu dia dengar macam tu, dia bunuh pula rahib itu. Kemudian dia pergi kepada rahib seorang lagi. Dia pergi kepada rahib seorang lagi. Inni qataltu 99 nafsa. Aku dah bunuh 99 orang. Tadi 98 orang tak dapat diampunkan. Jadi ini bunuh 99 orang. Fahal tajid min taubah? Ada tak lagi ruang untuk aku bertaubat? Faqala la. Rahib ni lagi lah. Tadi 98 orang pun tak ada taubat. 99 orang mana nak ada taubat? Jadi dia pun bunuh juga rahib yang kedua ini. Lalu dia mendatangi rahib yang lain, yang ketiga. Dia kata, Inni qataltu 100 nafs. Aku dah bunuh 100 orang. Fahal tajid li min at-taubah? Apakah ada ruang untuk aku bertaubat? Rahib ni kata, qad asraft. Kamu dah melampau. Wa ma adri, tapi aku tak tahu.
Walakin hahuna qaryatan. Tapi dekat sini ada dua kampung. Ihdahuma yuqal laha Basrah. Satu kampung ini dinamakan Basrah. Wal ukhra yuqal laha Kafrah. Dan satu lagi kampung bernama Kafrah. Fa amma ahlul Basrah fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahli jannah. Adapun ahli Basrah ini, mereka ini buat amalan ahli syurga. La yalbathu fiha ghairihim. Dan tak ada orang yang duduk dalam kampung itu melainkan soleh-soleh belaka. Wa amma ahlul kafrah, dan adapun ahlul kafrah ini, fahum qaumun ya'maluna bi a'mali ahli nar. Mereka ni semuanya buat maksiat kepada Allah. Semuanya orang yang ahli maksiat, orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. La yalbas fiha ghairuhum. Semua dalam tu adalah teruk-teruk belaka. Fa in ataita Basrah fa'amilta bi'amalihim fala tashakkanna fi taubatik. Kalau kamu pergi duduk Basrah dan kamu ikut perangai mereka, buat macam mereka buat, amal macam amalan mereka, mudah-mudahan kamu akan diterima taubat kamu. Maka pergilah lelaki ini untuk menjadi ahli kampung itu. Bila dia duduk di antara dua kampung, maknanya dia bila dia sampai duduk perjalanan antara dua kampung tu, dia pun mati. Adrakat al-maut. Kematian pun datang kepada dia. Fakhtasamat fihi malaikatul azab wa malaikatul rahmah. Maka berebutlah nak mengambil jenazah dia ini, mengambil rohnya ini, malaikat rahmat dan malaikat azab. Fasa'alat al-malaikatu rabbuha anhu. Jadi malaikat pun pergilah bertanya kepada Allah, jadi pengadil, tentang apa yang mereka berkhilaf. Tentang roh itu tadi. Faqila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, qayyisu ma bainal qaryatain. Ukur jarak dia antara dua kampung itu. Fa ila ayyatuhuma kana aqrab fa huwa min ahliha faqasu bainal qaryatain. Siapa dia duduk dekat dengan kampung mana, maka dia dikira daripada ahli kampung itu. Lalu disukatlah dia dengan dua kampung tadi. Fawajaduhu aqrabu ila Basrah biqadri anmulah fakataba min ahliha. Lalu dia didapati dekat lagi dengan kampung nama Basrah tadi, yang mana semua ahli kampungnya itu ahli syurga. Lebih banyak ninya, anmulah. Satu benda apa kita nak panggil tu? Satu ruah jari ni je. Banyak ni je lebih dia ke Basrah itu. Maka dia pun menjadi ahlul Basrah. Jadi yang penting, di mana hati kita ini, apa kita kata, mengharap. Di mana hati kita ini sedang menuju. Mudah-mudahan kita ini diberi husnul khatimah. Tak payahlah kita pergi bunuh satu orang. Kita taubat dengan dosa yang kita dah ada ni pun banyak dah ni. Taubat, ubah, niat untuk berubah. Niat untuk kembali menjadi hamba Allah yang saleh. Niat untuk bersama dengan orang yang meminta ampun kepada Allah. Kita azam betul-betul. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah dan kita sedang menuju kepada kematian. Kita ini tak ada seorang pun yang melarikan diri daripada kematian. Semua semakin mendekati kematian. Mungkin kita 5 minit lagi, seminit lagi, sejam lagi, sehari lagi, 10 tahun lagi, seminggu lagi, kita tak tahu. Tetapi sentiasalah mengatur langkah ke arah kebaikan. Mengatur langkah ke arah taubat. Mengatur langkah ke arah keampunan. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita ni dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kenalah duduk dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, rugi kita. Kalau tidak, naya kita. Bila kita kembali kepada Allah tapi tanpa mengharapkan rahmat Allah, yang ruginya adalah kita. Teruskan kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim, Al-Ghafur.
Jadi kita teruskan satu lagi. Lepas tu kita tangguh. Satu lagi perenggan. Berkata Al-Faqih, حدثنا محمد بن الفضل حدثنا محمد بن خيثمة حدثنا محمد بن الأزهار عن يعلى عن عبيد عن إسماعيل بن خالد عن عمر عن معمر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاثة أقسمت عليهن والرابعة لو أقسمت عليها لصدق أقسمت عليهن والرابعة لو أقسم قال ثلاثة أقسمت عليهن والرابعة لو أقسمت عليها لصدقت. Jadi ada empat perkara. 3 perkara kalaulah telah dibahagikan kepada mereka. Dan yang keempat itu kalau diberikan maka ia adalah benar. Ia akan melakukan kebenaran. Maksudnya apa dia? Ada 3 perkara bukan dibahagikan ni yang telah dijanjikan. Siapa yang memenuhi yang keempat maka dia adalah membenarkan yang semua ini. Pertama, al-ula la yatawallallahu ahadan fid dunya fayuwalihi ghairuhu yawmal qiyamah. La yatawallallahu ahadan fid dunya, tak ada orang pun yang tidak bertawakal kepada Allah ataupun tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya di dunia ini, melainkan Allah akan menjadikan dia walinya pada hari kiamat. Ataupun maksudnya la yatawallallahu ahadan fid dunya, orang yang tidak mengangkat Allah sebagai ilah di dunia ini, fayuwalihi ghairuhu yawmal qiyamah, maka Allah akan beri dia atau serahkan dia pada orang lain pada hari kiamat. Maka tak ada lah. La yaj'alallahu dzal sahami fil Islam kaman la sahama lah. Orang yang tidak memberi sumbangan apa-apa pun pada Islam, maka dia sebenarnya tak pernah bagi sumbangan apa-apa. Maknanya siapa yang tidak pernah menyumbang untuk Islam, maka dia seolah-olah tak pernah menyumbang untuk apa-apa pun. Siapa tak beri untuk Islam, tak ada apa lah. Seolah tak hidup pun. Rugi orang yang tidak memberi sumbangan pada Islam. Sia-sia hidup mereka. Kalau kita tengok kan, orang kafir baik kadang-kadang tu dengan jiran, beri hadiah, beri sedekah. Tapi dia tak pernah buat untuk Islam. Tidak pernah menyumbang untuk Islam. Menyumbang untuk negara, menyumbang untuk masyarakat dia. Kamalah sahamalah. Dia seolah-olah tak pernah menyumbang apa-apa. La yuhibbu ahadun qauman illa kana ma'ahum yawmal qiyamah. Tidaklah seseorang itu cinta pada seseorang atau sesuatu kaum, melainkan dia akan bersama dengan mereka. Siapa yang suka pada orang kafir, maka dia akan bersama dengan orang kafir. Siapa yang suka kepada orang Islam, maka dia akan bersama dengan orang Islam. Siapa yang suka kepada ahli maksiat, maka dia akan bersama dengan ahli maksiat. Siapa yang suka kepada ahli ibadat, maka dia akan bersama dengan ahli ibadat di hari akhirat nanti. Jadi kita kena tengok kawan macam mana kita nak duduk dengan akhirat nanti. Jadi kita bersamalah dengan orang-orang itu di dunia ini. Kalau kita rasa orang tu akan bahagia di akhirat, falyatafaddal, maka kita bersama dengan dia, berkawan dengan dia. Yang keempat, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarallahu alaihi fil akhirah. Tidaklah Allah menutupi seorang hamba di dunia ini, melainkan Allah akan tutupnya juga di akhirat nanti. Jadi siapa yang Allah pelihara dia di dunia ini, maka dia akan dipelihara di akhirat nanti. Macam mana Allah nak pelihara kita? Adalah dengan kita menjaga diri kita dalam taqwa. Kita sentiasa menjaga diri kita. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Kita kena menjaga tuntutan-tuntutan Allah, menutup diri kita daripada perkara-perkara yang Allah haramkan.
Nescaya Allah akan memelihara kita. Bila Allah pelihara kita di dunia ini daripada maksiat, maka kita akan terpelihara di akhirat nanti. Jadi ada 4 pesanan ini, kita ambil sekali lagi, kita ulang balik. Pertama, mereka yang tidak pernah menyembah Allah di dunia ini, mereka akan diserahkan kepada orang lain di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak pernah beri sumbangan pada Islam, tidak ada makna dalam kehidupan dia. Tidak ada nilai langsung dalam kehidupan dia. Besar macam mana pun. Biasa dia banyak, besar macam mana pun yayasan dia punya sumbangan, tapi tidak pernah memberi sumbangan pada Islam, tidak ada nilai. La yuhibbu ahadun qauman illa kana ma'ahum yawmal qiyamah. Tak ada kita mencintai seseorang atau sesuatu kaum, melainkan kita akan bersama dengan mereka pada hari akhirat. Yang keempat, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarallahu alaihi fil akhirah. Siapa yang Allah tutup di dunia ini, nescaya Allah akan tutup juga dia di akhirat nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum لسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقضي الحاجات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا جنتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم إنك أنت أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم من والانا واجعلنا نحب من يحبك ونحب عملا الذي يؤتي إلى حبك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada yang sudi mendengar dan mengikuti kuliah ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini orang yang mendengar kebaikan dan melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.